الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itulah sahaja jalan atau cara untuk kita memperolehi kejayaan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah mendedahkan keaiban tanpa sepadang. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada perkataan-perkataan yang buruk yang dikatakan dengan berterus terang untuk mendedahkan kejahatan orang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat ini perkataan buruk termasuk menceritakan atau mewairalkan keburukan orang lain, sama ada dalam bentuk memalukan, memfitnah, mengumpat, menyinggung perasaan orang lain dan seumpamanya. Islam menuntut kita agar sentiasa menjaga aib dan menyimpan kerahsiaan, sama ada untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Mendedahkan perkara aib adalah jelas dilarang. Bahkan Islam memberi peringatan kepada orang yang suka menyebarkan keaiban orang yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatabba aurata akhihi almuslim tatabba Allahu auratahu wa man tatabba Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahlihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari-cari aib, mencari-cari kelemahan saudaranya yang muslim, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya walaupun dia berada dalam rumahnya. Rawahu Tirmizi. Kita dapati fenomena membuka keaiban secara terang-terangan sudah menjadi barah dalam masyarakat kita. Kecanggihan teknologi yang ada pada ketika ini membolehkan sebarang rahsia dan keaiban diri sendiri atau orang yang lain dapat tersiar dengan pantas, sama ada melalui aplikasi telefon atau media sosial, seolah-olah mereka telah hilang rasa bersalah atau malu apabila perkara aib dan rahsia dibicarakan secara terbuka kepada umum. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, di dalam media sosial hari ini ada dipaparkan kisah rumah tangga suami isteri yang meluahkan perasaan tidak puas hati masing-masing tanpa mereka sedar bahawa dalam hubungan suami isteri antara perkara yang dilarang adalah mendedahkan keaiban pasangan kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya. Demikian juga yang mewairalkan kisah rumah tangga orang lain, rumah tangga kawan karib, keaiban peribadi sahabatnya sendiri. Dan ada pula yang cuba menjatuhkan seseorang yang berjaya dengan komen-komen yang mengaibkan serta memalukan, seolah-olah tiada sempadan akhlak dan agama. Banyak lagi kisah seumpama yang terpapar di media sosial kerana mereka menggunakan kemudahan
media elektronik sebagai saluran untuk meluahkan perasaan, memfitnah, serangan peribadi dan bermacam-macam. Ini merupakan perkara yang ditegah dalam Islam. Sidang jemaat yang dirahmati sekalian, sikap sesetengah orang Islam yang suka menyebar keaiban sebenarnya mereka adalah orang yang sombong dan dusta. Yang dilakukan itu sebagaimana yang ditegaskan oleh sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, semua umatku akan diberi kemaafan melalui melainkan orang-orang yang bongkok dengan dosa-dosanya, iaitu mereka yang melakukan kesalahan di malam hari. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kesalahannya, menyembunyikan dosanya itu pada keesokan paginya. Tetapi ia berkata, tahukah kamu bahawa aku melakukan begini semalam, menceritakan kepada umum? Sesungguhnya pada malam itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup keburukannya, akan tetapi pada waktu pagi ia mendedahkan keaiban yang ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari dan Muslim. Kesimpulan khutbah pada hari ini, yang pertama, marilah kita menjadi umat Islam yang bijak dengan berkongsi maklumat yang boleh memberi faedah pada diri masyarakat serta menjauhi maklumat yang mendatangkan keburukan kepada semua. Yang kedua, jadikanlah media sosial sebagai medium dakwah dalam menyampaikan kebaikan serta medan ilmu yang boleh memberi manfaat kepada umat Islam seluruhnya. Yang ketiga, ibu bapa hendaklah wajib bertanggungjawab di dalam membina jati diri dan mengawal anak-anak mereka supaya tidak menyalahgunakan telefon, tidak menyalahgunakan media sosial, komputer dan sebagainya. Yang keempat, segala tulisan kata-kata dan perkongsian kita di dalam dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Yang bermaksud, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat